Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, nama saya Rahaya binti Umar. Saya daripada kumpulan UUMC Hintut. Okay, kumpulan kami memilih syarikat yang listed di Bursa Saham iaitu Axiata Group Berhad ataupun Celcom. Nama saya Rahaya binti Umar, 296-595 nombor matrik. Untuk pengenalan latar belakang syarikat Celcom, syarikat Celcom adalah sebuah syarikat komunikasi pertama di Malaysia. Nama syarikat adalah sebuah anak syarikat daripada Axiata Group Berhad, didaftarkan di Malaysia pada tahun 1988, tetapi disenaraikan di Bursa Saham pada tahun 2008. Okey, statistik pengguna telekomunikasi ini adalah 9 juta pengguna di Malaysia sahaja. Dan pada tahun 2022, Celcom bergabung dengan Digi dan sekarang dikenali sebagai Celcom Digi lah. Okey, Celcom menawarkan liputan telekomunikasi 2G, 3G, 4G dan 5G ya. Okey. Celcom ni menerima pelbagai anugerah, antaranya iaitu Marketing Award, Management System dan sebagainya daripada ISO. Untuk syarikat Celcom ini kita sudah maklumlah, kita pun ramai pengguna-pengguna daripada kita yang Celcom lah. Dan Celcom sekarang macam-macam, mempunyai pelbagai produk, salah satunya iaitu Celcom menjual telefon bimbit, macam-macam lagi lah. Okey. Untuk visi Celcom ialah untuk menjadi pembekal digital telekomunikasi terbesar di Malaysia dan serata Asia. Okey, itu adalah visi Celcom ni. Untuk misi ialah mengutamakan pelanggan dengan menyediakan perkhidmatan komunikasi dan yang inovatif dan mendorong untuk mendapat kepercayaan untuk memenuhi keperluan dan melebihi jangkaan pelanggan. Okey, kita sedia maklumlah, Celcom ni adalah salah satu syarikat telekomunikasi yang terbesar, dan sesiapa yang guna telefon Celcom ni, dia mungkin coverage dia boleh cover kawasan yang pedalaman, setahu saya lah. Okay. Untuk Celcom ni, dia adalah sebuah syarikat yang terbesar lah bagi saya untuk telekomunikasi berbanding syarikat telekomunikasi yang lain. Okey, Celcom ni dia di Asia, dia di Malaysia dia ditubuhkan pada tahun 1988 dan dipaparkan di Bursa Saham dan pada tahun 2008. Okey, itu daripada saya, dan saya pas kepada rakan kumpulan saya untuk membentangkan tajuk yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cik Hasnah binti Cik Mi. Nama matrik 296543. Saya akan sambung perbentangan kumpulan kami, iaitu berkaitan dengan produk dan juga penggabungan produk. Baik, untuk produk, Axiata ni dia dikenali sebagai syarikat telekom Malaysia yang popular dengan kempen pemasarannya ini wilayah Celcom, dan juga menawarkan sistem perkhidmatan bagi liputan internet dan juga capaian sistem telefon terbaik. Dan juga manakala bagi penggabungan produk, Axiata dan Telenor ni dia mengumumkan penggabungan aset Asia sekaligus menjadikannya sebagai syarikat gegasi telekomunikasi di rantau Asia Selatan, menyaksikan penggabungan telco iaitu Celcom dan juga Digi.
Hasil daripada penggabungan Telco Digi Celcom ni, harga dia lebih jimat dan lebih kompetitif, di mana liputan dia lebih meluas, rangkaian dia lebih luas, dia lebih berjiwa Malaysia, dan juga pengguna tu dapat menikmati manfaat yang ditawarkan dengan menggunakan teknologi 5G, peluang pekerjaan bernilai tinggi, dan juga di mana 300 juta pelanggan yang menggunakan penggabungan tersebut. Baik, bila kita menyentuh berkaitan dengan kejayaan syarikat Axiata Group, syarikat Axiata Group ni adalah syarikat terbesar yang beroperasi di Malaysia dan juga beroperasi di luar negara, di mana dia bekerjasama bersama dengan syarikat-syarikat antarabangsa yang lain yang lebih berdaya saing dalam meletakkan syarikat mereka ini seiring dengan kepantasan teknologi dan juga setanding dengan syarikat telco gergasi di luar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat saya hormati Dr. Azlina Aziz. Sebelum saya memulakan pembentangan saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Farah Nurhani binti Azmi, nombor matrik 296544. Pada hari ini saya ingin membentangkan tajuk Celcom Axiata. Pesaing-pesaing utama syarikat yang menyediakan perkhidmatan telekomunikasi tanpa wayar dan beberapa perkhidmatan lain. Celcom Axiata berhak mempunyai beberapa pesaing dalam pasaran. Pesaing utama tersebut adalah seperti Maxis, Telekom Malaysia dan Time serta U-Mobile. Maxis berhak menjadi pesaing utama Celcom Axiata berhak disebabkan oleh kelebihan perniagaan itu sendiri. Antaranya menyediakan rangkaian terbaik di Malaysia selain mempunyai jenama yang kukuh yang menjadi terajuk utama bagi perniagaan telekomunikasi tanpa wayar di Malaysia. Seterusnya, Telekom Malaysia berhak iaitu sebuah perniagaan yang menyediakan perkhidmatan telekomunikasi serta jalur lebar internet di Malaysia. Antara kelebihan Telekom Malaysia selain mempunyai jenama atau imej yang kukuh, perniagaan ini juga mempunyai modal kewangan yang stabil serta mempunyai kedudukan yang kukuh dalam pasaran, termasuklah jalinan hubungan yang kuat dengan para pembekal mereka. Dan akhir ialah Time atau Time.com berhak menawarkan rangkaian lengkap kerjasambungan domestik serta antarabangsa, termasuklah penyelesaian pusat data kepada semua pasaran meliputi borong, perniagaan dan PKS serta pengguna. Antara kelebihan Time ialah menjadi penerajuk utama yang memperkenalkan pelan 1 Gbps sehingga kini. Seterusnya ialah isu-isu terkini berkaitan syarikat. Antara isu-isu berkaitan dengan perniagaan ini adalah Celcom Axiata Berhad telah mengambil pendekatan dengan menjalinkan hubungan bergabung di bawah satu jenama yang baru dikenali sebagai Celcom Digi Berhad. Dan perkara ini telah dipersetujui oleh Lembaga Pengarah Digi.com. Celcom Digi turut menggunakan nama pendek dikenali sebagai CDB yang berkuat kuasa pada Mac 2, 2023. Isu yang lain adalah Celcom Axiata Berhad telah menandatangani MOU dengan Khazanah Sabah Berhad bagi memajukan inovasi digital serta penyelesaian terhadap isu sambungan 5G di negara Sabah. Antara penyelesaian adalah melibatkan pembangunan dalam internet kebendaan, IoT, AI, kecerdasan buatan dalam e-kerajaan, e-pembelajaran dan lain-lain serta ekonomi digital yang akan memberi manfaat kepada masyarakat. Sekian, ini sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Prema Anak Perempuan Anandam, nombor kad matrik saya 296594. Hari ini saya ingin membentangkan penilaian kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada syarikat Axiata Group Berhad iaitu Celcom. Kekuatan Axiata Group Berhad melihat beberapa aspek-aspek penting dalam perniagaannya yang memberikan kelebihan daya di pasaran. Terdapat beberapa faktor penting dalam kekuatan jenama tersebut.
Berikut adalah kekuatan dalam analisis SWOT kumpulan Axiata Berhad. Yang pertama ialah kekuatan kepimpinan pasaran, iaitu Axiata mempunyai kedudukan kepimpinan pasaran yang kuat dalam industri perkhidmatan komunikasi. Yang kedua ialah kehadiran geografi yang luas. Axiata mempunyai rangkaian perniagaan dan peniaga rakan sekutu yang tidak hanya membantu dalam mengusir cabaran. Ini menyebabkan menjadi satu kelebihan bagi syarikat Axiata Group Berhad. Yang ketiga ialah pengiktirafan jenama yang kuat. Axiata mempunyai produk pengiktirafan jenama yang kuat dalam industri perkhidmatan komunikasi. Yang keempat ialah kelebihan bergerak pertama di pasar yang semakin sesak. Produk baru meningkatkan dengan lebih cepat bahagian pasaran Axiata dalam industri perkhidmatan komunikasi. Seterusnya, dari segi kelemahan Axiata Group Berhad. Kelemahan Axiata boleh menjadikan ketiadaan kekuatan atau sumber kemampuan yang diperlukan, tetapi pada masa ini organisasi tidak mempunyai. Di sini menunjukkan beberapa kelemahan seperti kos tinggi untuk menggantikan pakar yang ada di Axiata. Yang kedua ialah kos tambahan untuk membina rantaian bekalan dan bekalan logistik. Yang ketiga ialah penurunan pendapatan per unit untuk Axiata. Daya saing dalam perkhidmatan komunikasi memberi tekanan ke bawah pada keuntungan. Dan yang akhir sekali ialah kesetiaan di kalangan pembekal rendah, memandangkan sejarah Axiata datang dengan inovasi baru untuk menurunkan harga dalam rantaian bekalan. Seterusnya, peluang bagi Axiata Group Berhad, iaitu menurunkan kos pelancaran produk baru melalui rakan niaga, iaitu pihak ketiga dan rangkaian sosial khusus. Axiata dapat menggunakan trend yang muncul untuk melalui permulaan kecil seperti meningkatkan kejayaan awal produk baru. Yang kedua ialah mengembangkan ekonomi yang pesat. Ekonomi US meningkat lebih cepat daripada ekonomi maju yang lain. Ini akan memberi peluang kepada Axiata untuk mengembangkan pasaran mereka ke US. Yang ketiga ialah pilih pelanggan berubah. Pilih pelanggan berubah iaitu didorong oleh peningkatan pendapatan, boleh guna, akses mudah ke maklumat. Ini menyebabkan pelanggan hari ini bersedia untuk bereksperimen atau mencuba produk baru di pasaran. Dan yang akhir sekali ialah kadar inflasi yang rendah, iaitu kadar inflasi yang rendah membawa lebih banyak kestabilan di pasaran, membolehkan kredit pada kadar faedah yang lebih rendah kepada pelanggan Axiata. Akhir sekali iaitu ancaman bagi Axiata Group Berhad Celcom. Ancaman adalah faktor yang boleh menjadi bahaya berpotensi untuk model perniagaan firma kerana perubahan faktor dalaman, iaitu faktor ekonomi makro dan perubahan perspektif pengguna. Ancaman boleh dapat diatasi tetapi tidak boleh dikawal. Berikut adalah ancamannya, iaitu mengubah persekitaran politik dengan perang perdagangan US dan China. Ini mempengaruhi kesatuan Eropah dan ketidakstabilan keseluruhan di Timur Tengah dapat mempengaruhi perniagaan Axiata ini dengan berbaik di pasaran tempatan dan di pasaran antarabangsa. Yang kedua ialah kekurangan sumber manusia. Kekurangan sumber manusia memandangkan perolehan pekerja yang tinggi dan meningkatkan pergantungan pada penyelesaian inovatif nama syarikat dan menghadapi cabaran sumber manusia yang mahir dalam waktu terdekat. Yang ketiga ialah tekanan kompetitif.
Ini menyebabkan kerana kitaran pelancaran produk baru semakin berkurang dalam industri perkhidmatan. Ia telah memberi tekanan persaingan tambahan kerana pemain seperti Axiata. Memandangkan pangkalan pelanggan yang besar, Axiata tidak boleh lagi bertindak dengan cepat terhadap keperluan pasaran, terutamanya tumpuan para penganggur lah. Akhir kata, setiap perniagaan mempunyai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Supaya perniagaan tersebut dapat mendapat sambutan yang lebih baik untuk untuk menaikkan nama-nama syarikat tersebut. Ini menunjukkan analisis SWOT bagi perniagaan Celcom Axiata Group Berhad yang telah menyebabkan perniagaan yang terkenal, komunikasi maupun perniagaan yang bertanding dengan perniagaan-perniagaan yang lain. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.